untuk soalan pertama sekali. Okay. Apakah fungsi neuron ini? Kalau kamu tengok di sini ini soalan pertama. Biasa dia memang start dengan biological question dulu. Memang sebelum ni saya dah terangkan kepada kamu bagaimana taktik soalan paper 1 untuk kamu. Kertas 1 dia akan main dengan cara macam ni. Okay. So kalau kamu tengok soalan dia guys, apa jawapan dia? Soalan 1, apa jawapan dia? Apakah fungsi neuron ini? Kamu tengok neuron ni, apa fungsi dia? Nerve dia tengok dia neuron, okey, yang ada dendrit, dia ada dendron. Okey, ini saya pernah ajar dulu. Okey, so apa fungsi dia sebenarnya? When you look at the questions, and you should know what is the your first thought about the questions. So your first thought about the question is, kita tahu ini neuron impulse. Actually kita memang nampak macam ni pun dah tahu dah ni neuron impulse. Okay. Sebab dia dah ada bercangkar, dia dah banyak branches, and dia ada dendrit dengan dendrons. You should know lah this is an impulse. Tetapi masalah pelajar ni, dia tak tahu sama ada dia daripada receptor pergi kepada effector ke ataupun effector pergi kepada receptor. Ya, itu dia tak tahu. Okay. Biasa yang itu orang tak tahulah. Okay. Okay. So kalau neuron, okay, dia akan menghantar impuls dari siapa? Dari neuron deria ke neuron apa? Ke neuron motor. Yes. This is the very favorite question. This is the very favorite question. Saya dah pernah nampak 2-3 kali dah soalan ni. Berulang-ulang saya tengok soalan ni. So ada kemampuan boleh masuk kamu punya trial ataupun SPM kamu. So you boleh keep in view, bukan keep in view, highlight question. Because saya dah 2-3 kali saya jumpa soalan yang sama seperti ini. So ada potensi untuk masuk soalan trial. So whatever it is lah, sebab sekolah kamu akan letak trial. Trial satu-satu peperiksaan yang sangat penting. Sebab dengan trial kamu boleh apply pergi metrik ke atau tak pasti apa. Bukan metrik. Saya rasa nak apply sambung pelajaran kamu boleh guna kamu punya trial result. Contoh kamu nak apply UPM, kamu akan guna trial result. Okay. Okay, so jawapannya D. Sebab tu trial is very important lah. Okay, kita ambil D sebab dia menghantar impuls daripada neuron deria ke neuron motor. Okay, nombor 2, epithelial cell. Dalam bahasa Melayu kita panggil dia epithelial cell. Bahasa Inggeris kita panggil epithelial cell. Bahasa Melayu saya tak pasti. So, Raja menunjukkan receptor H. Receptor H. Apa receptor H tu? Yang terdapat dalam badan manusia. Antara berikut di manakah receptor H? Saya faham ramai tak nampak. Kita boleh besarkan, tak ada masalah. Okay, kalau kita besarkan, tengok kita besarkan macam ni. Apa dia punya receptor H ni boleh dijumpai dekat mana sebenarnya kalau macam ni kamu jumpa? Kulit. Kulit ke? Skin? Kan? Mana ada skin? Tak ada tak? Skin mana boleh jumpa sel? Skin dia 2 saja kan? Dia dia ada 2, iaitu layer, dermis dan juga epidermis. Epidermis pertama, yang kedua dermis layer. 2 layer of the skin is very important sebab then only dia akan reach kepada sel. So, yang apa jawapan nombor 2? Otot Yes, otot. Okay, memang dia sel otot, masuk sel. So jawapan dia A. Nombor 3 pula. Okay. Nombor 3, apakah jenis tindakan yang dilakukan oleh pelajar berkenaan? Yang ni tindakan ni dia kutip sampah. Actually dia kutip sampah ni, tindakan ni kamu jangan ingat macam moral pula. Okay, dia membersihkan nilai murni, bukan macam tu. Ini sains. So dia mesti tanya pasal sains lah. So soalan nombor 3, apakah jenis tindakan yang dilakukan? Tindakan apa? Tindakan terkawal. Bagus, tindakan terkawal. Okey, saya nak tanya kepada kamu dekat sini, apa maksud tindakan refleks? Pernah tak kamu tengok soalan tindakan refleks ni macam mana? Do you have any experience on that? How reflex action may occur? Tak. Apa? Macam mana tindakan refleks? How?
Dia macam tindakan yang luar kawalan ke? Tak, tindakan refleks ni tindakan yang terkawal dan juga luar kawal ni lain cerita sekarang ni. Sebab tindakan yang terkawal ni contoh kamu kutip sampah because you know benda tu sampah, you kutip. Something like that. Okay, kamu tahu benda tu sampah, kamu kutip and you keep it yourself lah. Okay, tapi kalau luar kawalan ni macam kita bernafas ni kita tak boleh kata saya terlupa nak nafas, not that. Dia tidak terkawal. Kita tak boleh kawal tindakan tersebut. Sama seperti osteoporosis ke refraction ke ataupun proses yang berlaku dalam badan kita ke what call that dalam kita, proses yang berlaku dalam kita, that's all we cannot control. Okay, involuntary action kita panggil dia, tindakan tidak dikawal. Okay, tindakan refleks ni, kalau saya tak tahu saya percaya kamu pernah lalui benda ni, tapi I don't know whether you dah tengok dalam nota ke tak. Actually, contoh kalau kamu perasan ada nota dia, ini kaki kamu anggap je lah kaki saya ni lukis tak pandai sangat ni kaki kamu. Apa saya buat? Saya ambil hammer, saya ketuk dekat sini. Nampak? Saya ambil hammer, saya ketuk dekat sini. Okay? Bila saya ketuk dekat sini, walaupun 10 orang pegang kaki kamu, kamu tetap akan tendang juga. Boleh faham? Boleh? Okay? Walaupun 10 orang pegang kaki kamu, kamu punya tindakan mesti kamu akan tendang juga. That's we call as reflex action. Tindakan reflex. Kita mesti nak tendang juga sebab kita sakit. Okay? That's why. So bila kita ketuk kaki dekat sana, bila kita ketuk, kamu akan tendang. So your actions we call as reflex action. Tindakan reflex. Sebab tu kalau doktor, kalau kamu rasa macam kaki kamu accident ke anything else kan, dan bagi orang yang tak boleh nak berjalan, dia tengah menjalani proses healing proses, so dia lepas accident, dia nak slow jalan so doktor akan ketuk dekat bahagian-bahagian di sini dulu, dia akan slow je dia ketuk, dia tak kata kuat. So, dia nak tengok kamu rasa ataupun tidak. Kalau dia kata kuat, nanti dia kena tendang, tak boleh. Dia akan ketuk slow. Bila dia ketuk slow, supaya yang ini kalau walaupun kamu tahan pun, kamu tak boleh, kamu tetap akan tendang juga. Okay, di situ itu maksudnya tindakan refleks. Jadi lepas ni kalau ada gambar yang menunjukkan cara macam tu, kalau dalam sains kita letak kaki manusia dan ada hammer, kita akan ketuk sana, so you should know that this is a reflex action. Okay, so kita pergi kepada soalan nombor 4, receptor medulla oblongata effector. So medulla oblongata dekat belakang kepala kita. Okay, so apakah tindakan berikut yang manakah ditunjukkan oleh laluan impuls raja ni? Sama reseptor, medulla oblongata dan juga effector. So 3 benda di sini. Okay. So apa yang membezakan dia? Yang manakah ditunjukkan oleh laluan impuls raja ni? Apa yang laluan impuls raja ni? Cuba beritahu saya. Reseptor, medulla oblongata and effector. Mengunyah makanan. Mengunyah makanan bukan. Mengunyah makanan kenapa medulla oblongata pula? Sekejap. Dia antara berikut yang manakah menunjukkan laluan impuls dalam raja. Maksudnya impuls, laluan impuls. Medulla oblongata involuntary action. Involuntary option ni, that's why ini soalan dia kita panggil dia punya maksud dia, the meaning is beyond the questions. We call that the meaning is beyond the questions. When this come to you, when the meaning is beyond the questions, apa yang kamu kena buat? Kamu kena masuk trick tersebut. Kalaupun kamu tak tahu apa benda dia nak cakap ni, you know that medulla oblongata ni involuntary action, tindakan tidak terkawal. Bila tindakan tidak terkawal, kita dekat sini apa yang kita boleh kawal? Bersin kita boleh kawal. Kita tak bersin pun tak apa. Mengunyah makanan ni ikut suka hati kita lah. Takkan pula kita involuntary kita tengah mengunyah, tak ada. Berjalan di atas jambatan tali ni apa benda dengan involuntary ni? So denyutan jantung ni mana kamu boleh stop? Kalau dia stop kamu matilah.
Okay, so jawapannya adalah B. Okay. Nombor 5. Nombor 5 kita panggil cell division, and cell division this one saya pun dah pernah bagi tahu kamu. Apa yang saya nak kamu tahu, bila kamu tengok kamu boleh dapat grab the questions. For example, sel induk, sel peringkat 2. Bila dah nampak saja sel peringkat 2 ni, saya dah dapat jawapan dah actually. Saya dah dapat jawapan. Sebab kalau betul-betul kamu faham chapter ni, nombor 5 sekejap je jawapan dia. Okay. Meiosis. Yes, meiosis. Kenapa meiosis? Terangkan kepada saya Kak. Kenapa meiosis? Kenapa? Sebab Why? mitosis ada satu peringkat aja. Bagus. Meiosis ada dua Kalau peringkat. meiosis, bagus. Itu je, senang. Okay. Mitosis iaitu for growth. Mitosis ni dia tak ada dua peringkat, di satu peringkat je. Prophase, metaphase, anaphase, telophase. 4 peringkat saja. Tetapi bila masuk kepada meiosis, dia ada 2 peringkat. Prophase, metaphase and telophase ni. Prophase, metaphase, anaphase, telophase. Peringkat pertama, peringkat kedua. And you should that. Peringkat kedua, kromosom dah bahagi dah. Okay. Peringkat kedua dah tak ada 4 dah dekat sana dah. So you should know lah the process dia. Okay. Tapi untuk kamu just kena tahu peringkat saja. Peringkat pertama mitosis saja. Meiosis tak sampai peringkat kedua. So meiosis for reproduction. Reproduction, there's a meiosis process. Cell division according to meiosis is a reproductive system. So dia akan ada 2 peringkat. Okay, 2 stage. Okay, nombor 6. Sperm plus ovum and zygote. Zygote ni adalah kamu kena faham apa maksud zygote? Apa yang kamu faham tentang zygote? Boleh seorang terangkan kepada saya apa maksud zygote? Could anyone please explain to me what is zygote? Adakah kamu ingat pasal zygote ni? Ada? Baby. Apa? Apa ni? Bayi? Yes, okay. Actually, siapa nama kamu Kak? Saya nak panggil senang. Nama saya Ain. Okay, Ain. Actually, Ain dah betul lah. Ain dah betul lah actually. Okay, iaitu zygote. Tetapi zygote tu bukan bayi lagi. That's you kena ingat lah. Zygote is not baby. Because there is a process from zygote turns to baby. So saya akan beritahu kamu apa dia punya proses. Dia start dengan zygote. Zygote. Ini bahasa Inggeris lah. Saya tahu bahasa Inggeris je. Bahasa Melayu saya tak tahu dia punya ni tahu. Okay. Zygote, it develop to embryo. Okay. Dia akan develop to embryo, and embryo will develop to fetus. Okay. Develop to fetus, and lastly baru di change to baby. So maksudnya yang 4 stage ni dia akan mengambil masa 9 bulan dalam perut. Okay, dalam perut. That's why kalau mengandung dia makan masa 9 bulan because the first stage is zygote. The zygote is first stage. Kalau zygote dia tak boleh keluar. Kalau zygote tak ada betul-betul, maksudnya zygote is not formed correctly, the persons may get we call that what's that? I fikir dah. Abortion, yes, abortion. Kalau dia tak form betul-betul dia abort. Abort ni abortion. Abortion bahasa Melayu apa? Tahu tak? Anyone? Apa dia sih? Abortion. Bahasa Melayu apa? Gugur kan? Yes. Google. Sorry. Dia akan gugur. Kalau zygote tak form betul-betul dia akan gugur. Okay, because zygote is a very early stage. Okay, 0 to 3 months. I think 0 to 3 months something. That's zygote. Sebab dia mengambil makan masa 9 bulan. That's it. So, ini proses dia. Daripada zygote dia move to embryo dia move to fetus is move to baby lah. Baru kamu akan dapat 9 bulan tu, 9 bulan bila bayi keluar, that's we call as baby lah. Before that we call as fetus. Okay. So that's apart from this. So sekarang ni you know that's a sperm, and that is a ovum, and that is a zygote X. Okay. 22 plus X dengan ovum tu 22 plus apa? So dia nak zygote X tu apa? A. Mana? Nombor 6 ni.
Perempuan. Yang A tu. 42XX perempuan eh? Yes, bagus. (44 plus XX we call as perempuan. Okay. So 44 plus XY itu lelaki. Okay. Tetapi dekat sini dia tak boleh sebab dia punya first sperm carry 22 plus X. Tak boleh. So jawapannya A. Okay, nombor 7. Yang ini kembar. Kembar ni pun ada cerita ni actually. Dia ada juga we call as two thing. Twins, kita ada dua identical twins and non-identical twins. Okay. So pernyataan manakah yang betul tentang kembar tersebut? Apa kembar ni? Pernyataan manakah yang betul tentang kembar tersebut? Apa? Maybe D? Dua ovum telah bukan. Kedua-dua individu mempunyai jantina yang sama. D, no. Bukan. Dua ovum disenyawakan. Bukan. Actually, kalau twins ni, bukan dua ovum. Twins ni bila dia split. Bila dia split, baru dia akan jadi twins. Bila dia split, ovum split, baru dia akan jadi, sebab ovum apa pun mesti satu saja. Ovum will produce only one. Only one. That is in the day of ovulation day. And ovulation day, ovary will diffuse out ovum. Okay, so in ovulation day, ovum hanya satu saja. Tetapi kalau sperm dia banyak million. But kalau dia twins, maksudnya twins tu ovum tu split. Satu ovum dia akan potong menjadi dua. So that's we call as twins. Okay, so di sini kedua-dua jantinanya dia punya jantina yang sama. Okay, here. So we can take C as the answer. So twins ni dia ada banyak cerita actually. Okay, dia ada banyak possibility. Okay, tapi kalau kita pergi secara mendalam, takut kamu pening. Tapi for now, bila kamu tengok gambar, you know that there is identical twins. And most probably identical twins ni jantina sama. Okay, apakah penyakit itu? Tambahan satu kromosom A. Okay, ni additional pada kromosom X pada lelaki yang menunjukkan ciri-ciri keperempuanan tidak dapat menghasilkan sperma. So apa dia punya sindrom ni? Senang saja. Apa dia sindrom? Apa? D. A, albino? Bukan. D. Sindrom Klein. Bukan albino Sindrom Klinefelter. Klinefelter ni dia, this is the karakteristik lah. Kromosom dia XXY. XXY ni saya dah kata kan, dia macam atas ni, XXY. Okay, ciri-ciri keperempuanan, that's why we call it. And dia tidak dapat menghasilkan sperma. So we cannot blame the people. Kamu tak boleh salahkan orang seperti ini. Because dia orang punya nature is like that. Dia tak boleh nak salahkan. Okay. So because the chromosome, additional one chromosome. Because normal manusia ni sama ada dia XX ataupun XY. Kalau XX perempuan, XY lelaki. Tapi kalau ada additional X dekat sana, so we don't know. Because XXX menunjukkan perempuan. So bila dia ada X double dekat sana, kelakian dia tak ada dekat sana dah. That's why XXY with clinically is kita lebih known as Klinefelter lah. Okay. Dan satu lagi kamu ada Down syndrome, Turner syndrome and then Klinefelter syndrome. 3 sindrom, 1 mutation. Okay. Nombor 9 graf dia, jenis variation yang sama. Bilangan pelajar, berat badan. So contoh variasi antara pelajar-pelajar berikut kelas. Apakah contoh lain jenis variasi yang sama? Kalau pelajar, biasanya lah pelajar. Okay. Yang ini kalau graf dia menunjukkan bukit macam ni. Kebiasaan variasi yang sama antara pelajar adalah warna kulit. Kumpulan darah memang takkan sama. Kalau 10 mesti ada beza. Okay. So warna kulit is the answer. Okay. Okay, nombor 10. Nombor 10 dah masuk kepada 1 hingga 9 tu
biological questions. Okay. 10 hingga seterusnya chemistry, chemical questions. Lepas tu dia ada atoms. Okay. Dan atom dekat sini pun I dah boleh nampak dah apa dia nak actually. So cube ice is a cube ice. So sekarang ni kalau boleh kamu tak boleh salah dekat sini. You cannot wrong in this part because you already train in form 2. Form 2 form 1 actually. Form 1 kamu dah belajar solid metal bukan. Form 1 kamu dah belajar solid, liquid and gas. Betul tak Kak? Form 1 kamu dah belajar solid, liquid and gas, iaitu pepejal, cecair dan juga gas. Darjah tingkatan 1 dah belajar, betul tak? Ke dah tukar format sekarang ni? Betul tak kamu dah belajar? Betul? So kamu tak boleh salah bahagian ni, senang saja. Susunan zarah-zarah atom ni kamu kena faham. Kalau kamu tak faham susunan zarah-zarah atom, maka kamu tak boleh pergi secara mendalam chapter ni. Sebab yang ini kamu kena faham bermaksud pepejal, macam mana susunan zarah dia. Susunan zarah dia dekat. Kalau cecair, dia sedikit gap di sana. Dan gas freely lah, move freely. Sebab zarah yang pepejal dia vibrate in fixed position dalam bahasa Inggeris. Kita panggil dia. Vibrate in fixed positions. Tapi bila masuk kepada liquid, it will move will move slowly. Okay, slowly. Tapi kalau masuk kepada gas, it move very freely. 5 atom saja kita lukis biasa. So sekarang ni kalau cube ice bukan dikata cecair jangan salah faham. Cube ice masih lagi solid ke liquid? Cube ice solid ke liquid? Solid. Yes, solid. So jawapannya C. Kamu kena faham. Kalau dia kata cube ice after freezing, after melting, baru kamu kena ambil A. Okay, sekarang dikata cube ice saja. Cube ice is a solid. So we take C lah as the answer. Okay. Nombor 11 pun chemistry juga. It's very easy. X mesti ditanya apa tu proton number, apa tu nucleon number. Okay. Proton number memang 30 lah. Siapa kata 33 salah lah jawapan dia. Sebab sini memang proton number tak tahu, kamu akan bagi periodic table of element dekat peperiksaan kamu dekat belakang sekali. Dia akan bagi yang warna, yang berwarna punya, bukan yang photostat ni. In SPM dia akan, you will given a coloured paper, not a black and white copy. Okay, so bila dia bagi yang coloured paper, you should get a full mark lah. You should correct in that part lah, because kalau yang bagi yang warna punya, takkan yang warna punya kamu tak boleh faham. Periodic table of element is very important guys for you. Sebab dia yang akan determine whether kamu electrochemical series pun boleh kita dapat daripada sana, arrangement of electron pun boleh kita boleh dapat sana, class of electron kita boleh dapat sana, electron transmission kita boleh dapat sana, yang mana metal, yang mana semi metal, yang mana element, yang mana semi element, yang mana transition metal, all things benda dekat sana kamu akan dapat. Mana yang halogen, mana yang noble gas, mana yang group 1, mana yang period 1. Okay, banyak benda kamu boleh dapat dekat periodic table of elements. Take note for that. So sekarang untuk yang ni berapa kan nilai proton ialah 30. So 30. Berapa you punya elektron? Elektron kamu kena buat apa? Kalau nak tahu elektron kamu kena buat apa? Neutron is 65. Salah ni neutron 65. Mana ada? Kalau nukleon, yes. Neutron salah. Neutron ni kena tolak ni. So tolak 65, tolak 30, 35. So jawapan ni 35 neutron. Mana 35 neutron? B, yes. B jawapan ni. Okay, ni kamu kena tolak 65 tolak 30, kamu akan dapat nilai neutron dekat ni. Okay. Betul. Okay. Okay, soalan 12. Okay, apakah nombor nukleon bagi Z? Nukleon number bagi Z. Okay. So, nukleon number. Okay. Nukleon number bagi Z. Apa tu? 3. Proton plus apa dapat nukleon number? Ni kena ikut banyak kali. Memang soalan sama dia akan tukar pattern. Bila tukar pattern jangan panik pula.
Ni lah Kak, ni. Aduh, lambatnya ni lah, dalam ni lah. 3. Lambatnya jawab. Okay. Proton plus elektron is proton plus neutron jadi nuclear number. Di sini lah, ni 2 ni. 3. Bukan 1, 2, 3. Okay. Pening pula tiba-tiba. Okay, nombor 13. Apakah Y? Zarah positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Yang ini kamu kena tahu ion. Kalau tak tahu ion, salah. Kamu tak boleh jawab. First of all, kamu kena tahu macam mana nak tulis. Contoh karbon dioksida. Karbon dioksida kamu kena tahu CO2. CO2 ni bukan elemen. Bukan metal. Dia gas. Ini metal dengan gas sebab ada positif, ada negatif. Kalau saya nampak, saya dah tahu dah. Apa jawapan dia? Apa jawapan nombor 13? Tolong seorang bagi tahu kelas sikit. Tolong seorang bagi tahu. Saya nak tengok kamu faham ke tak? D. Plumbum bromida. Apa Kak? Sekali lagi Kak? Sekali lagi Kak? Saya tak dengar tadi tu Kak. Sekali lagi? Plumbum? Ni ya? Adakah kamu masukkan yang ini? Betul? Adakah plumbum tu bromida? Diam tak? Tak ada line eh? Ada. Okey. Sekarang ni boleh bagi tahu saya tak macam mana nak tulis benda ni? Macam mana nak tulis? Macam mana nak tulis? Could anyone please answer for me? Asal diam ah? Ke tak ada line? Ada kan? Dengar kan saya kata kan? Macam mana nak tulis ni? PB? Tak tahu pula. PB2+, PB2+. Ini tolong saling. Kalau tak tahu tolong saling. Br minus, bromine minus. Okay. Bila dia cross dia jadilah PB, PR, 2. Settle. Okay, so dia ada positif dan negatif. Jawapannya D. So correct. Okay, nombor 14. Nombor 14 ni dia cair. Dia nak apa sekarang ni? Apa saja menunjukkan satu proses perubahan pada ais apabila diletakkan pada suhu bilik. In room temperature lah. Apakah yang berlaku pada zarah-zarah ais semasa proses ni? Zarah-zarah ais semasa proses ni, masa proses melting. So dia akan start untuk apa? Zarah-zarah ais. Dia daripada dia vibrate in fixed positions, dia lama kelamaan dia akan start move freely. So ada tak jawapan tu? Kehilangan lebih banyak tenaga kinetik. Bukan. Dia tak kehilangan, dia akan meningkat. Sebab apa? Sebab apa saya kata meningkat? Sebab kalau kamu tengok logik, kalau yang ini solid dia punya energi tak kuat sangat. Sebab dia vibrate in fixed positions. When comes to liquid, dia akan slow, dia akan ada gap sikit. Bila dia akan ada gap, kamu tengok dia punya energy level will increase. And comes to gas, tremendously increase. So what happened to the energy? They gain the energy. Maksudnya the energy dia bertambah. When they gain the energy, what happened to the particles? It will move more freely and will collapse. Okay, it will collapse each another. So the collisions occur. When the collisions occur, cepatlah dia akan it become more frequent and more faster. The things will be melt. So that's the things lah. Okay, that's the process. So you must know that how a ice cube turns to a liquid, and then the liquid will turn into the gas, and that is a process. For example, ice cube move to liquid. We call process as a melting. Melting. We can consider also melting and water will change to gas. The process is boiling ataupun evaporation, condensation. Gas to liquid we call as condensation, but
liquid to gas we call as evaporation, penyejatan. Okay. And sekarang kamu ada satu lagi, daripada solid pergi kepada gas, apa maksud dia? Boleh seorang bagi tahu tak? Solid pergi kepada gas, apa dia punya proses dia? Could anyone do you know that? Ingat tak? Solid pergi terus kepada gas, apa dia punya proses dia? Ingat ke tak? Ain ada ingat Ain? Tak ingat? Sekejap. Solid dia bertukar pergi kepada gas. Ingat tak Ain? Alamak. Dah lama tu memang. Okay, so boleh ambil nota tu Ain. Solid dia bila pergi kepada gas we call as sublimation. Kalau kamu ingat ke tak? Kalau kamu tak ingat, tolong ingat. Sublimation we call that. Okay, benda-benda sini kamu kena terus recall. Keep on recall. Benda ni tiba-tiba masuk exam, kita jangan panik. That's all. Okay, kita pergi kepada soalan nombor 15. Raja menunjukkan perubahan keadaan jirim antara A, B, C, D yang manakah mewakili proses kondensasi. Baru tadi saya kata kondensasi bermaksud gas bertukar menjadi liquid. So the process is C. Yeah, okay. Dan satu step yang senang kamu nak ingat, apa tu kondensasi. Okay. Perbuatan kamu everyday, your routine actually. Mostly for girls I think so lah. Satu insiden ataupun satu benda yang boleh, kalau saya create satu soalan untuk kamu kan, give example of a process of condensations occur in your daily life, for example. Boleh tak kamu terangkan, boleh tak kamu bagi saya satu contoh? Do you have any ideas on that? Any examples of condensation process? Ada tak? Anyone? Please, could anyone? Tak tahu cakap tak tahu. Tenang. Hujan. Bukan. Hujan apa benda kondensasi? Kan basah air. Ha? Basah air. Jemur baju. Basah air. Okay. Yang kata jemur baju tu, kakak silap konsep. Jemur baju tu adalah evaporations. Because jemur baju ni baju yang basah kamu akan jemur supaya dia jadi kering. Bermaksud daripada liquid it turns to gas. So it we call, the process we call as penyejatan, iaitu evaporation. Same as boiling. Okay. Liquid turns to gas. Tapi kalau condensation, ingat balik, dan kalau boleh tulis, sebab condensation punya proses ramai takkan ingat. Condensation easy saja. Kamu tiup depan cermin. What will happen? Water vapor will produce. That's the example of incidents that you may put for that. The process of condensation, example dia, when we blow in front of the mirror, what will happen? Our water vapor will produce on the top of the mirror. That process we call as a condensation. Nak boleh faham? Okay? So, itu dia punya proses condensation lah. Okay, lepas ni kamu boleh terus ingat. Because soalan ni boleh masuk kertas 2. So, beware. Nombor 16. Pernyataan yang manakah betul tentang tindak balas endothermic? You have to exo-endo. Exo keluar, endo masuk. The heat. Okay, exo keluar, endo masuk. So, kamu kena tahulah proses yang mana. Kalau kita isi air dekat cawan, kita rasa cawan kita panas. Because of why? Endo ke exo, you should know that. Heat absorb or heat release. Okay. Nombor 16. Endothermic masuk. Yang mana masuk? Berlaku dalam penghasilan amonia. Amonia release heat. Melarutkan ethylene trioxide. Release heat. Haba dibebaskan. Lagi tak salah this one. Okay. Kadang-kadang soalan tu memang susah. Tapi kalau kamu baca, kamu dah faham senang. Okay, pasangan elektrod keadaan mentor lah. Aduh, ini senang saja ni. Okay. Yang ini kamu kena tahulah dia. Ini electrochemical series ni, ECS ni. Electron transmission series ni kan. Yang start dengan potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, ferrum,
stannum, plumbum, hydrogen, copper, after copper is this one, ni apa, silver, and argentum kan, silver, and then aurum last sekali. So you should know that electron arrangement dia lah. So sekarang ni bila kita kena tengok dia punya position dia, sama ada dia dekat ke jauh. Kalau kamu tak tahu, it is your fault. Okay. Magnesium, cuprum, sangat terang. Magnesium, cuprum, okay. Zinc, cuprum, terang. Zinc dengan cuprum, copper bawah kan, zinc atas. Magnesium, okay. Sebab dia duduk atas. Zinc memang tak nyala lah. Buat apa zinc pula. So, apakah yang akan berlaku kepada menthol jika kedua-dua elektron adalah magnesium? Alah, senang. Nombor 17 ni senang, guys. Sangat senang. Apa jawapan dia? Saya ingat dia nak tanya pusing-pusing kot. Lala macam ni dia tanya. Apa jawapan dia? Kedua-dua elektron adalah magnesium. Apa jawapan dia? D. Tidak menyala. Bagus, tidak menyala. Ni dah bagi dah kat sini kah? Ini dia bagi zinc. Kalau dia letak magnesium, tak jadilah soalan. Kalau dia letak magnesium, tak jadi soalan. Itu kamu kena faham dekat situ. Bukan main ambil je. Okay. Beware of this. Okay. Kita pergi kepada soalan 18. Manakah antara berikut menggunakan sel ini? Yeah. So kamu ada ini kita panggil nikel. Nikel. Bateri nikel ni. Kalau nikel adalah senang kan soalan 18 ni. Kita fikir logik lah. Takkanlah radio pakai nikel. Kau nak tukar berapa kali tu 18 tu. Kan? Kereta pakai ni memang tak start lah kereta tu. Telefon bimbit mana pakai macam ni, dia pakai yang lithium. So calculator lah, this one we call as nickel cell. Dia ada nickel, dia ada lithium, dia ada dry cell, banyak lagi dia ada. Nombor 19, antara berikut yang manakah adalah ciri bagi bateri nickel cadmium? Okay, nickel cadmium. So kalau nickel cadmium ni saya pernah bagi tahu kat kamu. Whether I have done or not, I'm not sure. Nickel cadmium ni dia boleh charge semula. Itu nickel. Okay. So jawapan dia adalah A. Rajah menunjukkan simbol. Ini kita panggil simbol dia radioaktif. Okay, ni simbol radioaktif. Radioaktif ni dia ray tau. Dia akan sensitive to ray. That's why pregnant woman tak boleh masuk bilik X-ray. Because dia ada ray, sinaran. You have alpha, gamma and beta ray. Yang boleh tembus. Boleh penetrate. Ni saya rasa kamu pernah belajar dulu. We don't know whether it can penetrate or not. Okay. It can penetrate till the we use cardboard, we use paper, and another one is normally we use paper lah. Sama ada ray ni boleh lepas tak kertas. Okay. So nombor 20, apa jawapan dia guys? Apakah masalah kesihatan yang mungkin seorang hadapi sekiranya terdedah kepada bahan yang terdapat dalam bekas tersebut? Ni radioaktif. So radioaktif ni kamu kena tahulah what is the cost that you can get from radioactive. So apa dia? Siapa-siapa tolong jawabkan sikit. Kalau semua diam, salah je. Cancer.
Cancer. Cancer. Bagus, cancer. So dia mungkin akan kena cancer. Buta warna no such thing for buta warna. Okay. So kwashiorkor is lack of protein. Perut besar kan. Perut besar ni lack of protein. And stroke is not the fault of radioactive. Stroke ni normally because of more cholesterol on your body, on your blood capillary, and you may get stroke because it will block your aorta, we call that aorta, in your cross sections of lungs. You have a chamber, you have a pulse chamber, pulmonary artery, pulmonary vein, and you have aorta there. So kalau stroke dia akan block your blood cage kan. So that you may get stroke lah. That's why you have difficulty when you have a stroke, and you have a difficulty to breathe, and you cannot take and you cannot carry heavy load. Okay. So jawapan dia B. 21 ini yang saya kata tadi tu, sinaran alpha, beta and gamma. Okay. So kita kena tengok mana dia sinar. So 21. Terminal negatif, terminal positif. Before that dia akan dia akan apa kita panggil, dia tersilau bahasa Melayu dia call that tersilau. So sebelum terminal negatif, before that is alpha. Okay, so this is your answer lah, alpha. So we take A as the answer. We move on to 22. 22 tengok sama. Tadi saya main cakap tapi sekarang dah ada, tengok ada kertas, ada aluminium, sinaran Y, dia boleh tembus kertas. Okay, dia boleh tembus kertas. So bila dia boleh tembus kertas, obviously it's not alpha lah. So apakah ciri sinaran Y? Kalau dia boleh tembus kertas, okay, and you should know that alpha will strike to the negative, normally alpha. Okay, alpha dia akan pergi kepada negatif. Okay, sekarang dia kata ciri untuk Y. Kalau ciri untuk Y, dia most probably beta. Okay, so dia akan terpesong kepada positif dalam medan elektrik mostly, sebab dia boleh tembus kertas. It can penetrate paper, so you can take D as the answer. Okay, isotope, same number of same number proton pula. Isotope ni dia merupakan same number of proton but different number of neutron, that we call as isotope. So isotope ni banyak, very huge things that we use in this field, because isotope ni kita gunakan untuk to measure the age of fossil fuel. And for example, carbon 14 normally used to determine the age of fossil fuel. So ada tak? Oh ada. Ni nombor 14. Yes, the age of fossil fuel, tapi di sini kata artifak purba. Yes, carbon 14 kan kita akan guna untuk we use carbon 14 to determine the age of fossil fuel, because we cannot judge. So we need to have eksperimen on that. So kita pakai carbon 14, kita boleh nampak dia punya usia artifak. Okay, but this one normally orang yang cari gali lah, geologist kan. And carbon 60 is not tenaga dalam sumber reaktor. Itu uranium. Okay, kalau nak mengesan kebocoran pipe di bawah tanah, normally we can use carbon cobalt 60 or I think phosphorus 32 yang kita guna untuk mengesan kebocoran pipe. Carbon 60 kita akan musnahkan sel kanser. Okay, so A is the answer, 23, and 24 dah masuk kepada fizik. 24 sampai 40 dia fizik. Okay, so yang ini antara raja menunjukkan raja bagi kanta cembung. So concave lens. So sinar yang betul. So dia akan objek
dia pergi kepada mana? Dia pergi kepada mana? Dia fokus kepada mana? Dia objek. Objek dia sana. Sekarang dia nak image. Image dia you cannot say B. B is not. Sebab dia akan kecilkan sikit. So we take F. F as the answer. Dia akan kecilkan sikit. Kalau convex, dia pergi pada 2F. Okay. Mana ada saya ajar yang P tu tak ada. Antara alatan optik berikut yang manakah menggunakan hanya satu kanta cembung? Satu saja kanta cembung, yang mana? Only one. This one you should do more research lah. More research or more, you should study more storybook, more reference book lah. Okay. Kanta cembung yang satu saja ada, iaitu focus lens adalah kamera. Teleskop banyak. Okay, you pergi tengok cross section of camera, there is only one lens. Okay. Raja menunjukkan penambahan dua cahaya berwarna primer, merah campur hijau. So merah campur hijau ni biasa, yang ini kamu kena main sikit dengan warna. Merah campur hijau. Biru campur kuning jadi hijau. Kalau merah campur hijau dia akan jadi kuning. Yang ini kamu kena ingat. Okay, biru campur kuning dia jadi hijau. Okay. Sekarang merah kalau kita campurkan dengan hijau dia akan jadi kuning. So that's how you should know lah the combinations. Okay. Jawapan dia C. Kita pergi kepada soalan 27. Apakah warna cahaya R di situ? Dia kuning-kuning, lepas tu dia jadi hitam balik kan. Ini pernah ramal. Biasa orang kena cahaya matahari dekat daun tu, kamu akan perasan dia akan jadi warna hitam sana tu kan. So, yang ni ada main sikit dengan warna. So, yang ni apakah cahaya ni normally lah cahaya. Cahaya dia kalau kena dekat kuning, kena dekat hijau, dia terus tukar jadi hitam. Ini kamu kena main sikit dia punya what do you call that, warna lah. Okay. So hijau takkan. So merah, I think so biru ni. Ni biru. Okay. So ini jadi hitam, ni pun jadi hitam. Okay. Okay, sekarang ni dekat sini 28 ni kamu tengok dia ada screen putih, dia ada warna dekat sini, indigo kan. Indigo ke apa? Ada banyak warna dekat sini, ada purple lah, ada biru lah, ada hijau, ada kuning lah, ada orange lah kan. Apakah yang menyebabkan fenomena di atas berlaku? Ini rainbow, I think so lah. Sebab dia banyak warna, let's call as rainbow lah. Okay. So, yang menyebabkan benda ni berlaku, okay, because every light, that means colorful light, okay, every colorful light, they will move in different velocity. Ni dia punya terms. Kamu jangan salah anggap because lights always travel in straight line. Ini law. We cannot change the law. If you say light will move like a zigzag, that means you are not here. I mean, you are not in this world, somewhere else. Sebab we have proven in the physics, lights always move in a straight line. There's no other way. Okay, but different colors of light, they have a different types of velocity. Velocity mereka ni beza. Warna punya velocity, warna kelajuan cahaya tu berbeza. Okay. So that's the want to prove here. So, jawapan dia C. Okay. Okay, 29. Raja menunjukkan struktur atom bagi alloy. Okay, alloy is a combination of
atom and molecule, different atom and molecule. Itu alloy. But that's why dia ringan. Okay. So jawapan yang paling tepat adalah apa? Combination of atom and molecule. Jawapan ni atom and molecule dekat sini, ni tak boleh. This one. So the alloy, satu je kamu kena ingat alloy. Alloy is light but strong. Dia ringan tapi dia kuat. Kuat. Ya kuat. Okay. Tapi kamu kena ingat walau dia ringan tapi dia kuat. Maksud kuat dekat sini tu dia tahan. Kau kena faham dekat sini dia tahan. Bukan kamu nak katakan dia kuat tu dia berat, tak. Dia ringan. Itu alloy. Sebab tu ramai suka guna alloy. Okey, yang ni cerita lah. Ini kisah saja. Biasanya remaja suka pakai alloy dekat tayar motosikal, rim motosikal tu. Tapi dia punya side effect of alloy, dia ringan. Tapi satu je, bila langgar, habis. Cak ayam terus. Dia langgar tak dapat apa. Okay. Apa berlaku bila kita pakai alloy? Dia tak boleh lawan angin sangat. Sebab dia ringan. That's why we must use standard rim. Sebab rim ni dia main dengan fenomena angin, air resistance. So dia tak boleh withstand high air resistance. Nanti kalau hujan lebat ke apa, kamu nak bawa motor very danger positions. You cannot ride the motorbikes when you using alloy rim, such as an alloy rim. You are not suggested to ride in that situations because it's very dangerous for you. Okay, sebab because alloy is light but it's strong, but it cannot withstand high air resistance. It tak boleh withstand high air resistance. Bila dia tak boleh withstand high air resistance, what for you want to use alloy? Only for alloy ni orang pakai is because of beauty. Dia cantik, it's beautiful, it is more like sporty. Dia nampak sporty sikit, dia tak nampak normal, something like out of the others lah. And but that is the side effect of alloy lah. Tapi bila kamu nak tengok cross section of alloy, alloy is a mixture of alloy is a mixture of atom and molecule. So di sini ini adalah atom, ini adalah molecule. Molecule dia besar sikit daripada atom. Okay, because molecule is the combination of 1 mole of atom plus 1 mole of electron, it become molecule. Kamu kena faham. Okay. Nombor 30, duranium ni, kenderaan motor ni. Apakah ciri utama bahan yang digunakan untuk membina alloy? Superconductor ni alloy ciri utama dia yang paling penting kalau kamu nak bina heavy train lagi. And you must know that the resistance of electric ni, the current resistance mesti rendah. Kamu tak boleh tinggi sangat, habis nanti. Because kalau dia spark, it may danger. It can cause dangers to other passengers in the platform. Okay. Now 31, nitrogen, hydrogen, ammonia. Nitrogen plus hydrogen dia jadi ammonia. Yes, because ammonia punya molecular formula is NH. Ammonia ni juga. NOH. And ya, padam sikit. Kalau salah lagi info. And nitrogen plus hydrogen. Nitrogen NO plus hydrogen. And nitrogen plus hydrogen. Nitrogen ni dua je biasa. Ni pun dua. And lepas tu dia jadi NH lah. Okay. Okay. Okay, so apakah keadaan optimum dalam tindak balas senjata? So what is the optimum way lah? So 31, what is the optimum way? This one we use catalyzer, I think. Kehadiran mangkin serbuk. Catalyzer lah ni. Okay. Kalau optimum, kamu kena guna catalyzer. So jawapan dia adalah C. 32. Sebagai bahan pencuci, bahan pewarna, bahan pencegah latex mengumpul. Kalau latex ni dia akan mengeraskan tu. So you should do ammonia. Okay, ammonia memang adalah bahan pencuci.
Okey, 33 Ali mengalami kemalangan kecil semasa menggunakan mesin pemotong besi dan beliau lambat mendapatkan rawatan. Selepas minggu, Ali mengalami simptom seperti kekejatan, demam dan mengetap gigi dengan sangat kuat. Apakah jenis penyakit yang dialami? Dia buat apa ni, kemalangan ketika menggunakan mesin pemotong besi. So, yang ini ya, kalau dia punya ni, kalau kita tak tahu pun apa berlaku yang lain ni. Kolera ni is like daripada makanan. So it's not possible. Sifilia mata. Tuberculosis batuk. So tetanus kaki. See ya. Seorang bayi yang baru lahir memperoleh keimunan melalui penyusutan ibu. Yang ini nanti saya akan bagi ajar kamu lah. So mother's breast milk. So dia ada dua. Iaitu active passive. Active you ada dua. And you ada immune system, you ada active, you ada passive. And you ada natural and artificial. Natural active is antibody and passive is mother's breast milk. So mother's breast milk is the natural passive. So keimunan passive semula jadi. So jawapannya adalah D. Nanti saya terangkan because running out of time. 35. Raja menunjukkan beberapa jenis makanan yang menjadi menu bagi makanan tengah hari keluarga Aisyah. Manakah yang membekalkan nilai kalori paling tinggi? Nilai kalori paling tinggi bermaksud dia adalah fat, kan? Mostly carbohydrate ataupun fat. So jawapan 35 we can take C as the answer because butter is fat compared to rice. Okay. 36 ini kamu kena kira. Okay. Ini kamu kena kira. So pandai-pandailah kamu kira mengambil roti ini. So yang ini saya nak kamu buat sendiri. You should do by your own self. I don't have any answer. Okay. So kamu kena darab dan kamu kena kira lah. Okay. Nombor 37. Yang ini gout. Lack of iodine. D jawapan dia. Okay. Ini gout kita panggil lack of iodine yang kita akan rasa 37 tu. D jawapan dia. Okay. Iodine. And 38. Apakah jenis bakteria yang terdapat dalam nodal akar pokok kacang? So pokok kacang ni dia ada bakteria dalam dia kan. Okay. Okay, so I rasa I stop sampai 38 sebab kamu ada soalan sampai 50 kan. I thought it's sampai 40, I stop sampai here lah. So 38, I think I stop sampai 38. Apakah jenis bakteria yang ada dekat nodal akar pokok kacang? Nodal akar pokok kacang ni normally dia ada nitrogen, pengikat nitrogen. Jawapannya adalah D. Okay, I stop here and most probably I will continue next week. Okay. Okay. So I rasa macam dah pening kan kamu banyak. Okay. Semua dah ada rasa nak macam penat pun ada kan. Ada yang nak rasa bila lah nak habis ni kan, nak pergi makan kan. Okay. Saya faham kamu punya perasaan. So masa pun dah pukul 10 lebih dah. So sebelum saya bagi kamu pergi buat kerja kamu kan. So ada soalan tak daripada kamu untuk pembelajaran hari ini? Adakah kamu rasa faham dan adakah yang kamu ada soalan yang kamu rasa tak faham ke apa? Boleh tanya sebelum kamu keluar. Sebelum kamu keluar daripada kelas saya. Ada soalan tak tentang pembelajaran hari ini? PMP. Hari ini ada soalan yang kamu rasa nak sampaikan kepada saya? Ada yang tak faham ke apa ke? Boleh tanya. Inilah masa kamu. Sebab saya hanya available hari Jumaat saja dengan kamu kan. Lain hari tak available. So ada tak? Come on. Anything else you want to share to me or you want to ask to me? Cepat. Ada guys? Cepat. Ada? Asal diam je. Okay, ada ke tak? Saya diam je. Nak balik ke tak nak ni? Dah pukul 10 lebih dah ni. Tak ada? Okay. So, kalau tak ada, kita akan jumpa seperti biasa minggu depan. Sama hari, sama tarikh. Sama hari, sama masa. So, kita akan jumpa minggu depan pada hari yang sama. Subjek yang sama, kecuali nota yang berbeza. So, saya akan bagi lagi latihan yang intensif. So, saya akan sambung paper 1 minggu depan dan kita akan masuk sedikit kertas 2 minggu depan.
So kalau tak ada soalan, saya berhenti sampai sini. Kita akan jumpa minggu depan pada hari yang sama dan masa yang sama. Dari sampai sini saja daripada saya, Cikgu Sasidara. Kita jumpa lagi minggu depan. Selamat malam dan kamu boleh keluar. Terima kasih.